Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 3? Untuk hari ini, cikgu akan membincangkan mengenai tajuk kelas makanan. Okey, dalam tajuk ni, cikgu akan menerangkan beberapa kelas makanan serta fungsi-fungsinya. Kita lihat pada gambar rajah ini. Okey, di sini telah dinyatakan terdapat 7 kelas makanan, iaitu yang pertama karbohidrat, protein, vitamin, serat, lemak, air dan juga mineral. Okey. Dalam sajian makanan seharian kita seharusnya mengandungi kesemua kelas makanan. Sebagai contoh, jika anda mengambil nasi, ia sudah tergolong dalam kelas makanan karbohidrat. Okey. Kemudian anda mengambil ayam. Ayam juga termasuk dalam protein. Okey. Kemudian ada kumpulan makanan sayur-sayuran, iaitu sayur-sayuran terdiri daripada vitamin, juga vitamin dan juga garam mineral. Dan lagi satu, ia termasuk juga dalam golongan pelawas. Pelawas tu untuk melancarkan pembuangan dan melancarkan pergerakan usus, pergerakan makanan dalam usus. Seterusnya, anda mengambil juga air masak sewaktu anda makan tengah hari. Itu juga adalah dalam kategori air. Untuk bagusnya air adalah untuk mengawal suhu badan. Dan yang terakhir, anda mengambil buah betik. Buah betik juga adalah termasuk dalam pelawas. Okey. Dari mana kita nak mendapatkan sumber lemak? Sumber lemak terdapat dalam ayam yang awak makan tadi. Okey. So, untuk seterusnya, cikgu akan pergi satu persatu. Okey, karbohidrat, fungsi dia adalah untuk membekalkan tenaga. Contoh makanan bagi karbohidrat seperti selain daripada nasi, seperti mi, roti. Okey, mi, roti, tepung gandum, itu adalah karbohidrat. Anda dengar dulu penerangan saya, kemudian baru menjawab latihan. Okey, seterusnya makanan seperti ubi kentang, biji rin, itu juga adalah tergolong dalam karbohidrat. Okay, ini penting untuk mengambil karbohidrat sebab dia membekalkan tenaga. Jika kita tidak mengambil karbohidrat, bagaimana kita nak melakukan aktiviti seharian? Sebab kita tak ada tenaga. Okay, sebab itu seeloknya sebelum kita ke sekolah, kita perlu mengambil sarapan pagi sebab itu adalah penting untuk membekalkan tenaga seharian. Seterusnya, kita pergi kepada protein. Okey, protein adalah penting untuk pembesaran kita. Dalam usia anda masih kecil, penting untuk mengambil protein sebab kita dalam proses pembesaran. Okey, kalau kita nak tinggi, kalau kita nak membesar, perlu mengambil protein. Okey, makanan-makanan yang tergolong dalam kumpulan protein ni seperti ikan, ayam, daging, susu ke kacang. Ini adalah contoh-contoh makanan yang mempunyai sumber protein. Protein ni penting untuk membina, mengekalkan dan menggantikan tisu-tisu dalam badan anda. Asal bagi sistem tubuh badan kita adalah tisu badan. Tisu tu nak dapatkan dia, sumber dia adalah protein. Okey. Seterusnya adalah sumber vitamin. Vitamin. Vitamin contohnya boleh dapat daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dia hanya diperlukan dalam jumlah yang kecil sahaja, tak perlu banyak. Dan juga vitamin ni untuk mencegah penyakit dan menjaga kesihatan kita. Alright. Seterusnya adalah serat. Serat. ataupun kita panggil sebagai pelawas. Okey.
ini penting untuk mengelakkan sembelit. Seperti yang saya katakan tadi, makanan yang mengandungi serat ni, dia bagus untuk melancarkan pembuangan. Boleh bayangkan kalau anda semua sembelit, okey, dia akan memberikan masalah kepada usus anda dan boleh menyebabkan penyakit seperti radang usus, kanser usus, usus ataupun buasir, usus tersumbat. Sebab tu penting untuk mengambil makanan yang mempunyai serat ataupun pelawas. Okey, contoh dia adalah juga daripada kumpulan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kumpulan lemak. Lemak ni penting untuk memanaskan badan. Okey, sebagai contoh kalau musim hujan, waktu musim sejuk, okey, ataupun abang atau kakak awak yang belajar di negara-negara yang sedang mengalami musim sejuk, memerlukan lemak untuk mengawal badan dia daripada sebagai penebat haba. Penebat haba ni bermaksud dia nak mengawal badan dia daripada terlampau sejuk. Okey, contoh makanan yang punya lemak seperti susu, keju, mentega. Ini adalah contoh-contoh makanan yang mengandungi lemak. Lemak ini diperlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Okey. Seterusnya adalah kumpulan air. Air ni tugas dia untuk mengawal suhu badan. Sebab badan kita 70% mengandungi air, terdiri daripada air. Sebab tu kita perlu minum air yang secukupnya, tak perlu terlampau banyak. Okey, bergantung kepada tubuh badan. Okey, sebagai contoh kalau cikgu cukup 2 liter sehari, 2 liter sehingga 3 liter sehari. Okey, dan yang terakhir adalah mineral. Okey, mineral ni penting untuk mengekalkan kesihatan badan. Okey, contohnya seperti bijirin, makanan laut, okey. Dan juga mineral ni penting untuk pembinaan gigi dan tulang yang kuat. Okey, anda baru berumur 9 tahun. Perjalanan pembesaran badan anda masih jauh. Okey, penting untuk anda mengambil ke semua kumpulan makanan ini. Sebab tu kita disarankan untuk makan secara sihat mengikut piramid makanan yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, itu sahaja penerangan cikgu tentang tajuk kelas makanan. Cikgu akan sediakan latihan di bawah. Terima kasih.